Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah murid-murid, hari ini kita akan belajar bagi mata pelajaran tajwid, pelajaran yang kedua, tajuknya idgham. Baiklah, sebelum tu mari kita bersama-sama kita membaca doa sebelum memulakan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, bagi sesi pelajaran yang lepas, kita telah mempelajari berkaitan dengan pengertian idgham dan juga bahagian-bahagian idgham. Jadi hari ini kita buat ulang kaji sedikit ya sebelum kita teruskan pelajaran kita yang seterusnya. Lihat kepada pengertian idgham. Idgham dari segi bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, manakala dari segi istilah pula memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua sehingga menjadi satu bunyi. Terdapat dua bahagian idgham, iaitu yang pertama idgham shaghir dan yang kedua ialah idgham kabir. Idgham shaghir bermaksud memasukkan huruf pertama yang mati ke dalam huruf kedua yang berbaris. Manakala idgham kabir pula bermaksud memasukkan huruf pertama yang berbaris ke dalam huruf kedua yang juga berbaris. Tetapi bacaan ini hanya bagi riwayat Imam As-Susi an Abi Amru. Baiklah, idgham shaghir ini ada tiga bahagian, iaitu yang pertama idgham mislain ataupun idgham mutamatsilain. Yang kedua ialah idgham mutaqaribain dan yang ketiga adalah idgham mutajanisain. Jenis-jenis dan juga bahagian idgham shaghir ni Ustazah dah terangkan pada pelajaran yang lepas. Nanti murid-murid boleh rujuklah pada pelajaran yang lepas tersebut. Hari ini Ustazah akan terangkan berkaitan dengan idgham kabir. Baiklah murid-murid, kita lihat pula kepada contoh idgham kabir. Contoh idgham kabir ini hanya bagi riwayat Imam As-Susi an Abi Amru. Yang mana Imam As-Susi an Abi Amru ini merupakan salah seorang daripada imam qiraat. Untuk pengetahuan murid sekalian, terdapat beberapa kaedah bacaan Al-Quran oleh imam-imam qiraat tertentu, yang mana cara bacaan itu sampai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan majoriti umat Islam dunia ini mereka mengikut riwayat Imam Hafs an Asim. Termasuklah kita. Kita mengikut bacaan daripada Imam Hafs an Asim. Okey, kita lihat kepada contoh idgham kabir. Satu sahaja, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 22. Ini ikut riwayat Imam As-Susi an Abi Amru sahaja. Okey. Lihat contoh bacaannya. Bunyi lam pertama dimasukkan ke dalam lam yang kedua. Okey, ada dua huruf lam kat sini. Okey, sila dengar bacaan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi ja'alakumul ardh. Jadi lam pertama ini dimatikan, terus dimasukkan kepada lam yang kedua. Allazi ja'alakumul ardh. Jadi ini adalah bacaan bagi riwayat Imam As-Susi an Abi Amru. Tapi kalau kita mengikut Imam Hafs an Asim, kita akan baca macam biasalah. Allazi ja'ala lakumul ardh. Itu bacaan Imam Hafs an Asim, bacaan kita. Tapi kalau ikut Imam As-Susi an Abi Amru, dia akan jadi idgham kabir, dimasukkan lam ke dalam lam yang kedua. Allazi ja'ala lakumul ardh. Okey, itu adalah cara bacaan idgham kabir dan contoh ayatnya. Baiklah murid, seterusnya. Okey, kat sini ada tulis perhatian. Perhatian. Terdapat dua sebab yang tidak boleh berlakunya idgham mislain. Apa itu idgham mislain?
Idgham mislain ini adalah memasukkan dua huruf yang bersamaan sifat dan juga makhraj. Ustazah dah pernah terangkan pada sesi pelajaran yang lepas. Idgham mislain ini adalah memasukkan dua huruf yang bersamaan sifat dan juga makhraj. Contoh ayatnya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi'annahum kanat ta'tihim. Ta dengan ta. Hurufnya sama, senang je nak ingat, nak kenal idgham mislain ni apabila dua huruf itu adalah huruf yang sama. Yang pertama tak ada baris, iaitu mati, dan yang kedua itu berbaris. Itu adalah idgham mislain. Bi'annahum kanat ta'tihim. Huruf pertama masuk ke dalam huruf kedua. Jadi terdapat dua sebab yang tidak boleh berlakunya idgham mislain, tak boleh dibaca masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua walaupun dia sama huruf, iaitu disebabkan yang pertama, jika huruf pertamanya itu adalah huruf mad. Huruf mad apa murid? Huruf mad adalah alif, waw dan ya. Itu huruf mad. Dan yang kedua, pada bacaan saktah. Dalam Al-Quran, murid akan jumpa ada satu tanda, ada sin kecil je. Itu namanya saktah. Okey, baiklah murid, kita lihat contoh bagi yang pertama, iaitu jika huruf pertamanya adalah huruf mad. Okey, tengok pertemuan huruf. Yang pertama, waw bertemu dengan waw. Yang kedua pun sama, waw bertemu dengan waw. Yang ketiga, ya bertemu dengan ya. Dan yang keempat, ya bertemu dengan ya. Okey. Jadi apabila bertemunya huruf mad ini, maka tak boleh dibaca dengan idgham. Memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Okey. Sama-sama kita baca contoh ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanu wa 'amilu. Okey. Jadi nu, waw bertemu dengan waw ni tidak dibaca dengan idgham. Kerana apa? Kerana bertemunya dua huruf mad. Jadi nu ini kena baca dua harakat. Hukumnya adalah mad asli. Jangan baca amanu wa amanu. Tak boleh, sebabnya walaupun waw ini tidak berbaris, waw yang kedua ini berbaris, namun dia tak boleh dibaca secara idgham. Kena baca secara izhar. Amanu wa 'amilu. Begitu juga contoh yang kedua. Wasabiru wa rabitu. Ru dua harakat. Jangan idgham. Jangan baca wasabiru wa. Tak boleh. Jadi bacaan yang betul adalah wasabiru wa rabitu. Yang ketiga pun sama, walaupun huruf mad yang pertama itu mati, tak berbaris. Yang kedua itu berbaris, tidak boleh dibaca dengan idgham. Huwallazi yusawwirukum. Huwallazi, dua harakat. Yusawwirukum. Dan contoh yang terakhir, allazi, dua harakat juga, mad asli. Allazi yuwaswisu. Allazi yuwaswisu. Okey. Ini adalah berkaitan dengan contoh ayat sekiranya huruf pertamanya adalah huruf mad. Jadi tak bolehlah kena baca dengan idgham. Jadi kena baca secara jelas. Baiklah murid-murid, kita lihat pula pada sebab kedua tidak berlakunya idgham mislain, iaitu pada bacaan saktah. Nak kenal bacaan saktah ini, adanya huruf sin kecil di atas huruf tersebut. Itu dikenali sebagai hukum saktah. Cara nak membaca huruf hukum saktah ini adalah dengan kita berhenti seketika tanpa mengambil nafas yang baru. Jadi itu adalah cara bacaan saktah. Okey, lihat pada contoh ayat. Pertemuan hurufnya adalah huruf ha bertemu dengan huruf ha. Hurufnya sama. Idgham mislain kan? Bila idgham mislain ni, cara nak kenalnya bertemunya huruf yang sama, makhraj dan juga sifat. Jadi yang pertama tu tak berbaris, yang kedua itu
berbaris. Okey, lihat pada contoh ayat ini. Ha yang pertama berbaris mati, ha yang kedua berbaris. Okey, tapi tak boleh berlakunya idgham mislain. Kerana apa? Kerana adanya hukum saktah di sini. Ada sin kat sini. Okey, sama-sama kita baca contoh ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anni maliyah halaka. Jadi sekarang ni murid. Anni maliyah halaka. Okey, Ustazah tadi berhenti seketika pada bacaan maliyah tanpa mengambil nafas yang baru. Tak boleh sambung dan juga dibaca dengan idgham. Sebab apa? Kerana adanya hukum saktah di sini. Okey, Ustazah berikan satu contoh berkaitan dengan idgham mutaqaribain. Tak boleh juga berlaku idgham mutaqaribain bagi ayat tersebut, iaitu lam bertemu dengan ra. Kerana apa? Kerana terdapatnya hukum bacaan saktah. Ada sin kecil kat sini. Contoh bacaannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim. Okey. Kalla bal rana ala Okey, itu cara bacaan bagi saktah. Tak boleh baca barra. Tak boleh. Kerana apa? Adanya hukum saktah di sini, kena berhenti seketika tanpa mengambil nafas yang baru. Bal rana ala. Okey murid-murid, demikian adalah dua sebab tidak boleh berlakunya idgham mislain, iaitu yang pertama, jika terdapat huruf pertamanya itu adalah huruf mad, dan yang kedua pada bacaan saktah. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Ustazah harapkan semua murid-murid memahami akan pelajaran yang disampaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.